Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma faqqihna fid-din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna 'ilman nufaqihu bihi awamirka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kayfa najid birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin hirzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. اللهم يا عزيز يا ودود علي محبة منك فيقضى بها قلبهم من تعطيف وتأليف كما ألقيت علي محبة مني بوجهك الكريم ونبيك محمد النبي الأمي. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. Jadi anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini bersambung lagi muzakarah kita sunnah muslimin kalangan al-arif al-'allamah al-faqih al-fahmah wa Guru Al-Ijib bin Ahmad Al-Qadhi rahimahullah taala. Bersambung di mana? Siapa? Empat tujuh. Kat mana? Niat bagi orang yang sentiasa berhadas. Betul tak? Baik. Ya? Baca tak? Itu di mana? Sebab wajib mandi. Baik. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumi masyayikhihi fid darain amin ya rabbal alamin. Sebab wajib mandi. Tajuk ya, sebab wajib mandi. Jadi kita ambil dulu. Mana kita ambil dulu dari belakang. Di sini dia ada tiga benda. Yang pertama sebab, yang kedua adalah wajib, yang ketiga adalah mandi. Ada tiga kalimah. Nak kena faham. Baik, yang pertama kita ambil dulu kalimah mandi. Sebab wajib mandi. Okey, baik. Mandi itu sudah maklum bagi kita. Mandi itu adalah kita memperlalukan air kepada tubuh badan kita. Memperlalukan air ke sekalian tubuh badan kita. Maka mandi itu ada kalanya mandi adat, mandi biasa. Yang kedua ada kalanya mandi ibadat. Jadi mandi dia ada dua. Ada kalanya mandi adat dan ada kalanya mandi ibadat. Tulis kat buku tu. Mandi ada dua jenis. Mandi ada dua jenis. Perempuan dalam buku. Hafal. Boleh dekat jari, kadang-kadang macam Imam Bukhari.
Yang pertama adalah mandi adat. Yang kedua adalah mandi ibadat. Mandi adat itu hukumnya mandi adat itu hukumnya harus pada syarak. Dan mandi ibadat itu terkadang wajib ia, terkadang sunat ia. Terkadang wajib, terkadang sunat. Okey, baik. Mandi ada berapa jenis? Ada dua. Yang pertama mandi apa? Mandi adat. Yang kedua mandi apa? Mandi ibadat. Mandi adat itu apa? Hukumnya harus sahaja. Mandi ibadat ada kalanya wajib dan ada kalanya sunat. Baik. Jadi yang bersangkut dengan sebab-sebab di sini adalah mandi wajib. Nak tulis pada kata mandi wajib tu. Dekat mandi wajib tu. Mandi wajib itu wajib ia pada ketika hendak melakukan ibadah yang berhajat kepada taharah. Yang berhajat kepada taharah. Sedangkan ia seorang yang berhadas besar. Maka jika ia tiada mandi, tiada sah mengerjakan ibadah tersebut. Bahkan hukumnya haram. Umpama tak boleh tak? Baca apa? Dia dah tak? Nak pergi mai tadi dengar tu sekolah apa? Baca. Dah boleh tak? Dah boleh tak? Baca. Mandi wajib itu wajib ia pada ketika hendak melakukan ibadat. Jadi mandi wajib itu hukumnya wajib pada ketika dia nak melakukan ibadah. Bila mana seseorang itu dia berhadas besar. Jadi hadas besar tu mana ni? Selagi kita akan baca ni. Sebab bagi mandi wajib inilah yang merupakan hadas besar. Benda yang berlaku yang disebut sebagai hadas
yang mewajibkan mandi. Jadi nak mandi itu bila? Nak mandi itu pada ketika nak melakukan ibadat. Contoh, seorang itu dia berjunuk masalah. Masalah keluar air mani. Jadi keluar air mani, laki-laki boleh keluar, perempuan boleh keluar. Maka seseorang yang keluar air mani dikatakan seorang yang berjunuk. Maka keluar air mani itu adalah diri hadas yang dinamakan sebagai janabah. Bila mana seorang itu berhadas, wajib tak dia mandi? Tak wajib lagi. Bila wajib dia nak kena mandi? Pada ketika dia nak melakukan ibadat. Contoh, tengah malam terbit air mani. Nampak tak? Wajib langsung dia kena mandi ke? Keluar-keluar tu terus kena mandi ke? Tak. Bila nak kena mandi? Pada ketika dia nak sembahyang subuh. Pada ketika dia nak sembahyang subuh. Situlah lekat kewajipan. Bila mana lekat kewajipan? Pada ketika dia nak melakukan ibadah, barulah lekat wajib dia mandi. Tu, faham tak tu? Okey, baik, baca lagi. Yang berhajat kepada taharah. Jadi ibadat yang berhajat kepada taharah. Ada juga ibadat. Jadi ibadat ni dah banyak. Saya tak mengurai dekat situ. Tapi tak tahu saya cerita sama rintas. Ibadat tu banyak. Ada ibadat yang berhajat kepada taharah. Ada ibadat yang tak berhajat kepada taharah. Sembahyang jenis ibadat yang berhajat kepada taharah. Tawaf jenis ibadat yang berhajat kepada taharah. Puasa ibadat tak? Ibadat tak? Berhajat kepada taharah tak? Tak? Ada ibadat, puasa ibadat tapi tak berhajat kepada taharah. Bermakna seorang yang berhadas kecil masalah. Adakah tak boleh dia melaksanakan puasa? Tak. Bermakna ada setengah ibadat yang tak berhajat kepada taharah. Zakat ibadat tak? Ibadat berhajat kepada taharah tak? Tak berhajat kepada taharah. Sambil beri zakat, sambil kentut tak ada masalah. Baik. Sa'i. Tahu tak sa'i? Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajja al-baita aw i'tamara fala junaha 'alayhi an yatawwafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha tak ingat tak? Fa inna Allaha syakirun 'alim. Baik. Inna as-safa wal marwata min sya'airillah di Mekah. Ni Kaabah. Ni Kaabah peta. Di sini Hajarul Aswad. Sini Hajarul Aswad. Di sini pintu Kaabah. Di sini Multazam. Ada Hijr Ismail. Depan pintu Kaabah di antara Hajarul Aswad dan pintu Kaabah depan tu sikit orang panggil apa dia? Maqam Nabi Ibrahim. Maqam Nabi Ibrahim. Berhadapan dengan tu Safa Marwah. Situ ada Jabal Qudis, ada bukit yang dinamakan sebagai Jabal Qudis. Nabi SAW ketika nak menjiharkan tentang Islam, Nabi naik ke atas bukit Jabal Qudis itulah, menceritakan tentang Isra dan Mi'rajnya, menceritakan tentang Islamnya. Dekat bukit Safa, dan bukit Safa tu ada Jabal Qudis. Jadi orang yang melakukan umrah ataupun haji, mereka akan tawaf di Baitullah. Lepas daripada tawaf nak pergi ke mana? Sa'i. Itu nama dia, sa'i. Nak pergi sa'i, jalan tujuh kali. Nampak tak? Daripada Safa ke Marwah, 1. Daripada Marwah ke Safa, 2. Daripada Safa ke Marwah, 3. Kena 7 kali pusing, 7 kali pusingan. Maka itu dinamakan ibadat lalu. Sa'i itu ibadat tapi tak berhajat kepada taharah. Tawaf dinamakan ibadat tak? Ibadat tapi berhajat kepada taharah. Sebab tu mandi wajib ini wajib ia pada ketika nak melakukan ibadah yang berhajat kepada taharah. Lagi sambung ni. Sedangkan ia seorang yang berhadas besar. Sedangkan dia seorang yang berhadas besar, wajib dia mandi lah. Baik.
jika tak mandi tak sah ibadatnya. Kalau lah jika dia tiada mandi, maka tiada sah lah ibadatnya. Kalau lah dia sembahyang, dia sedang berhadap sah, tiba-tiba dia sembahyang juga, sah tak sembahyang dah? Tak sah. Bahkan haram hukum dia. Kenapa? Dia melakukan tiap-tiap ibadat yang tiada sah. Dia tahu dah kata tak mandi wajib tu, tak pakai ibadat, tak pakai sembahyang, tak boleh sembahyang. Tiba-tiba dia melakukan perbuatan sembahyang dalam hal keadaan dia tak boleh nak sembahyang, hukumnya apa? Haram. Baik, tengok di sini. Faham tak cakap tu? Boleh faham tak? Baik. Sebab-sebab wajib mandi. Jadi sebab-sebab wajib mandi ni perkara yang mewajibkan mandi. Itu maksud sebab-sebab wajib mandi ni. Sebab apa maksud sebab-sebab wajib mandi? Iaitulah perkara yang mewajibkan mandi. Bila ada perkara ini, wajib seseorang itu mandi. Maka segala perkara, segala sebab-sebab inilah dinamakan sebagai hadas besar. Tengok. Bermula setengah daripada syarat sah sembahyang itu. Syarat nak terpakai sembahyang, syarat sah sembahyang, yakni syarat nak terpakai sembahyang itu hendaklah suci daripada segala hadas. Sembahyang dia menegah daripada sahnya oleh dua hadas. Jadi maksud segala hadas di sini ada dua jenis. Yang pertama dinamakan hadas kecil, yang kedua dinamakan hadas besar. Hadas kecil hilang ia dengan berwuduk. Hadas besar hilang ia dengan mandi wajib. Baik. Hendaklah suci daripada segala hadas. Bermula segala sebab yang wajib mandi itu mana-mana satu daripada 6 perkara. Jadi sebab bagi mewajibkan mandi itu kena ada mana-mana satu daripada 6 perkara. Dan terkadang berhimpun ke 6 perkara. Terkadang berhimpun 2 perkara, 2 sebab. Terkadang berhimpun 3 sebab. Terkadang berhimpun 4 sebab. Terkadang berhimpun 5 sebab. Terkadang berhimpun ke 6 sebab ni. Kalaulah berhimpun ke 6 sebab ni, berapa kali mandi? Sekali mandi sahaja. Walaupun ada 6 sebab padanya untuk dia mandi wajib, 6 sebab yang akan disebutkan oleh musannaf ini semua ada dekat dia. Maka wajib dia mandi sekali sahaja. Bukan mandi 6 kali dah. Setiap satu sebab wajib mandi sekali. Setiap satu sebab wajib mandi sekali dah. Jadi semua ke-6 sebab ni kalau berhimpun ke-6 ini, sekalian wajib mandi sekali saja. Sebab tu musannaf kata bermula segala sebab yang wajib mandi itu mana-mana satu daripada 6 perkara. Jadi kena ada mana-mana satu daripada 6 perkara ni. Tak mesti berhimpun ke 6 perkara ni barulah wajib mandi dah. Dia tak seperti dengan syarat. Sebab tu musannaf kata sebab. Kalau syarat wajib berhimpun. Contoh syarat sah sembahyang. Syarat sah sembahyang bukan kena ada mana-mana satu daripada syarat sah sembahyang secara sah dah sembahyang tak? Contoh di antara syarat sah sembahyang suci daripada hadas. Di antara syarat sah sembahyang menutup aurat. Di antara syarat sah sembahyang menghadap kiblat. Di antara syarat sah sembahyang suci daripada najis. Maka syarat dia kena berhimpun sekalian tersebut. Kena tutup aurat, kena suci daripada najis, kena menghadap kiblat, kena Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menutup aurat. Maka sekalian syarat-syarat sah sembahyang tersebut mesti wajib berhimpun. Banyak lagi dah, itu di antaranya. Wajib berhimpun barulah sah sembahyang. Kalau gugur salah satu daripadanya, nescaya tak pakai sembahyang. Semua syarat cukup dah kecuali satu. Apa dia? Tak tutup aurat. Sembahyang sah tak? Semua syarat cukup dah kecuali dalam paket dia tu ada tik kambing biji. Sah tak sembahyang?
Tak sah. Semua cukup dah, cuma dia tak berwuduk saja. Sah tak sembahyang? Tak sah. Adapun sebab ni, kalaulah kita dapat satu sebab saja, cukup dah untuk mewajibkan mandi. Tak mesti kena dapat ke-6 sebab tersebut. Pertamanya mati. Jadi mati adalah sebab bagi mewajibkan mandi. Jadi mayat itu, seseorang apabila dia mati, wajiblah orang lain memandikan dia. Wajib. Mayat tak wajib mandi. Yang wajib memandikan dia siapa? Orang yang lain. Jenis mukallaf. Wajib memandikan mayat ni adalah jenis mukallaf. Tengok. Maka wajib atas orang yang hidup mandi akan dia, bukan wajib atas mayat lah. Inilah satu-satunya sebab bagi wajib mandi yang tak wajib di atas diri dia. Wajib di atas orang lain. Adapun 5 lagi wajib di atas diri dia mandi. Nampak tak? Adapun mayat ni wajib orang lain. Wajib tu kena kepada orang lain. Nampak tak? Contoh orang yang mati, bila dia mati dah terputus dah hukum taklifi. Orang yang hidup dah disangkutkan hukum. Wajib bagi orang yang hidup, sunat bagi orang yang hidup, makruh bagi orang yang hidup, haram bagi orang yang hidup, harus bagi orang yang hidup. Orang mati wajib bayar tak? Tak wajib bayar. Orang mati haram tak makan babi? Tak haram tak? Dia mati. Nampak tak? Terputus dah taklifi dia. Inilah satu sebab yang mana wajib mandi itu tak lekat kepada diri dia, bahkan lekat kepada orang lain. Baik, tengok. Maka wajib atas orang yang hidup mandi akan dia. Jadi kita hak hidup ni mandi kepada si mati. Tetapi jika mayat itu mandi sendirinya, nescaya memada. Kalaulah mayat tu dia bangkit dan mandi diri dia sendiri, kita buat gaya lah, bawa timur dengan tapak bangkui punya, nampak tak? Kita pun satu timur buat kita gitu kan. Kemudian ambil timur kedua, ayam pula kita gitu. Agak malas sikit, tarik kilipek kuih. Tengok-tengok tak tarik kilipek, kawan tu yang bangun main kilipek kat aku nak mandi. Nak bagi kat dia kan nak bagi. Bagi kat dia lagi ya. Dah nak bagi sendiri yang bagi lah. Kan? Allahumma salli. Ayah tak ayah. Dia lari yang betul je. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi perkara ni pernah berlaku kepada seorang waliullah, Sidi Ahmad Badawi. Dia seorang waliullah yang berada di Mesir. Makamnya berada di Tonto. Bahawa makamnya berada di Tonto. Daripada Qadarah Nabi ke Tonto itu lebih kurang dalam 4-5 jam juga lah, baru sampai naik kereta api. Nama dia kereta api ayam. Sebab si dia kayu je. Kereta api ayam. Dan tengok tak tuan ibu naik kereta api ayam. Itu kereta api ayam ni. Kadang-kadang lembu kambing boleh kena naik masuk ni. Ayam pun ayam mitik dia bawa masuk ni. Orang panggil kereta api ayam. Jadi Sidi Ahmad Badawi ini salah seorang yang memandikan dirinya sendiri dengan karamah sampai mati masih ada lagi karamah. Ini kalaulah mayat itu mandi diri dia sendiri, sah tak? Sah. Kita tak kena ulang mandi lah, memadahlah dengan dia mandi diri dia sendiri. Kan? Tadi kalau ambil dia buat dia jepit kepala dia, mandi dia gosok badan dia sendiri semua berdua. Kan? Lepas tu kita hampak pula dia dikatakan sendiri tak apa nak mandi lah. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kalaulah dia mandi sendiri, bermakna memadah. Apa maksud memadah ni? Terlepas daripada fardu kifayah. Asalnya wajib di atas orang lain, di atas ahli kampung. Bila ada seorang mati, wajib di atas kampung tersebut memandikan mayat, menguruskan jenazah. Jadi wajib itu adalah wajib fardu kifayah, wajib kifaiyah. Jadi wajib kifai ini bukanlah wajib di atas tiap-tiap diri dah.
wajib di atas kebanyakan. Sekiranya ada setengah daripadanya yang melakukan, yang memandikan mayat, nescaya terangkatlah dosa-dosa daripada orang-orang yang lain. Sekiranya tak ada di dalam kampung tersebut, ahli kampung tersebut yang memandikan mayat, nescaya berdosa satu kampung tersebut. Itu orang panggil fardu kifayah. Jadi mandi mayat itu adalah fardu kifayah. Dan sekiranya dalam kampung tersebut tak ada orang yang pandai, jadi orang ada mengalami hak ngaji ni, yang tahu tentang wajib mandi. Nampak tak? Masuk mandi mayat tu, kita jeruih dengan air mutlak. Jeruih dengan air mutlak ni pada ramadan. Nanti kita akan bahas berkenaan tentang mandi mayat pada babnya, insya-Allah. Jadi sekurang-kurang kalau kita tak reti sekalipun mandi, macam kita mandi wajib. Nampak tak? Ratakan air ke sekalian tubuh badannya, macam-macam cara lah. Di sana ada cara lagi, kita nak buang lagi pelampuk dan macam mana apa semua. Jadi kurang-kurang yang memadam pada mandi mayat itu adalah kita memandikan, meratakan air ke sekalian tubuh badannya. Kalau lah tak ada orang yang mandi dalam kampung tersebut, tak ada seorang pun yang memandikan mayat, nescaya berdosa habis. Kalau ada seorang yang reti, hal lain tak reti lah kau. Seorang saja tu, seorang tu yang reti, maka wajib letak fardu ain ke atas dia untuk dia mandikan mayat. Tu. Maka aula lah kalau yang mati itu ayah kita, anaknya lah yang memandikan jenazah. Baik, tengok. Dan memadam mandi mayat itu oleh jenis mukallaf. Apa maksud jenis mukallaf? Tulis itu. Jenis mukallaf di sini ialah jenis mukallaf di sini ialah jin dan manusia. Jin dan manusia. Jadi mukallaf dia ada dua. Orang yang diberati hukum syarak itu orang panggil mukallaf. Mukallaf itu apa dia? Orang yang diberati hukum syarak kepadanya. Orang yang diberatkan hukum syarak kepadanya. Orang yang lekat hukum syarak kepadanya, itulah yang dinamakan sebagai mukallaf. Baik. Maka mukallaf ni dia ada dua. Yang pertama jin, yang kedua manusia. Maka dua-dua ni makhluk Allah Ta'ala, banyak lagi makhluk. Nampak tak? Malaikat makhluk Tuhan tapi bukan ditaklifkan. Nampak tak? Binatang makhluk Tuhan tapi bukan ditaklifkan. Adapun manusia makhluk Tuhan tak? Makhluk Tuhan ditaklifkan, diberati hukum syarak, diberatkan kepadanya hukum syarak. Jin makhluk Tuhan tak? Makhluk Tuhan. Tuhan yang menjadikan jin. Maka jin dia setengah daripada makhluk yang diberatkan hukum syarak kepadanya. Mukallaf orang manusia yang mukallaf diberatkan hukum syarak kepadanya apabila balik dia. Balik umur yang boleh berlaku balik itu daripada umur 9 tahun sampailah umur 15 tahun. Ustaz, saya umur 20 tahun tapi tak balik lagi apa guna ni? Balik lah tu orang panggil balik dengan balik dengan umur 15 tahun balik. Sama ada tak keluar air mani lagi ataupun belum keluar haid lagi, maka umur 15 tahun adalah sempadan umur yang balik. Jadi manusia sehabis-habis waktu sempadan untuk dia balik itu adalah umur 15 tahun. Barulah diberati hukum syarak kepadanya. Baik. Adapun jin beranak terus mukallaf. Beranak dia terus wajib sebenarnya. Terus wajib puasa. Bila sampai waktu bulan puasa, terus wajib zakat kalau dia ada harta melakukan zakat. Jin lahirnya terus ditaklifkan oleh Allah, terus balik. Terus ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia apabila sampai umur baliknya, maka barulah ditaklifkan oleh Allah. Musannif katakan ini,
dan memada mandi mayat itu oleh jenis mukallaf. Bermakna jin sah memandikan mayat, manusia pun sah memandikan mayat. Nampak tak? Nah. Sama ada manusia itu Islam ataupun kafir. Orang kafir sah mandi mayat orang Islam. Jin yang kafir sah mandikan mayat orang Islam. Kita nak masuk mandi mayat, kita tengok ada 2 ekor. Duk pi dia bulu. Bulu satu badan, mata memang menyala. Ada tengok hantu raya mandi mayat tersebut. Dia mandi kata elok, sempurna elok, maka terangkat fardu kifayah daripada kita. Dah memada dah hantu raya tu pergi mandi mayat dia. Kenapa? Kerana hantu raya tu jenis mukallaf. Dia belah tuyul. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tengok bila dia mati, tak ada orang lain. Semua bakal takut kat dia. Nak kena tuyul dia lah yang memandikan dia. Maka dah selesai mandi, dimandikan oleh tuyul tadi, maka masuklah waktu sembahyang mayat. Masuk waktu sembahyang mayat ini apabila mayat dah selesai dimandikan, bermakna dah terpakai mandian tersebut, barulah masuk waktu untuk disembahyangkan. Walaupun tak kapan lagi, masuklah waktu untuk disembahyangkan. Cumanya kalaulah mayat tu sudah mandi tetapi sebelum dikapankan, hukum dia makruh mandian tersebut. Kalaulah mayat itu dimandikan, kemudian dikapankan, itu tak apa, tak makruh. Sembahyang kepada si mati tersebut. Jadi jenis mukallaf ni sama ada jin ataupun manusia. Jin sah mandi mayat, manusia pun sah mandi mayat. Jin itu pula sama ada yang Islam ataupun yang kafir. Manusia itu pun sama ada yang Islam ataupun yang kafir. Tak ada orang lain. Dia kawan dengan apek di rumah dia. Apek tu kalau sana mati masa Islam ini, bila dia mati, pakat kamu nak kawan dengan dia, pakat tapi sembahyang, tapi mandi dia, maka apek itulah yang memandikan jenazahnya. Sah tak mandiannya? Sah. Baik, tengok. Dan memada mandi mayat itu oleh jenis mukallaf, maka memada mandi akan dia oleh kanak-kanak dan jin dan perempuan yang haid, nifas dan yang junub dan kafir. Maka memada mandi akan dia akan mayat oleh kanak-kanak. Kanak-kanak jenis mukallaf. Kanak-kanak pun jenis mukallaf. Anak sama ada kanak-kanak tu mumayyiz ataupun yang bukan mumayyiz. Apatlah lagi orang yang balik. Dan jin, kalau jin jenis mukallaf, sama ada jin tu jin kanak-kanak ataupun jin tu jin tua ada. Dan perempuan yang haid nifas, bermakna sama ada dia tu seorang yang berhadas ataupun seorang yang suci. Perempuan yang kedatangan haid boleh memandikan jenazah suaminya, boleh memandikan jenazah ibunya, boleh memandikan jenazah abangnya, adiknya, kakaknya. Tak ada masalah. Dan begitu juga perempuan yang bernifas boleh memandikan jenazah, bahkan sah. Dan yang junub, anak lelaki ataupun perempuan yang berjunub, yang ada padanya hadas janabah pun sah memandikan mayat. Dan kafir, orang kafir pun sah. Sama ada jin yang kafir ataupun manusia yang kafir, sah memandikan mayat, kerana dia jenis mukallaf. Dia jenis mukallaf dengan mukallaf lain. Jenis mukallaf dengan mukallaf lain. Tulis pula bawah tu. Mukallaf itu ialah seorang yang beragama Islam. Seorang yang beragama Islam
seorang yang beragama Islam lagi berakal. Lagi berakal. Lagi baligh. Lagi sempurna panca inderanya. Buat kurungan, yaitu pendengar dan pelihat. Pendengar dan pelihat. Lagi sampai seruan dakwah. Baik. Baca. Mukallaf itu ialah seorang Lelaki tak dengar. Mukallaf itu ialah seorang Mukallaf itu ialah seorang yang beragama Islam, lagi berakal. Lagi berakal. Jadi bila sebut kata mukallaf, dia beragama Islam. Orang kafir mukallaf tak? Orang kafir bukan mukallaf, cuma dia tu jenis mukallaf. Tu beza tu di antara jenis mukallaf dan mukallaf. Musannif kata di sini, dan memada mandi mayat itu oleh jenis mukallaf. Jadi jenis mukallaf ini, orang kafir dia masuk sekali, orang Islam pun masuk sekali. Tapi bila kita kata mukallaf sahaja, dia mesti beragama Islam. Bermakna orang kafir mukallaf tak? Tak. Orang kafir hanya jenis mukallaf tapi bukan mukallaf. Lagi baligh. Lagi baligh. Orang tadi tu yang mukallaf itu dia beragama Islam yang pertama. Lagi baligh. Kalau lah lagi berakal kalau baligh. Lagi baligh. Jadi kalau lah dia tak baligh, dia kanak-kanak. Adakah dia mukallaf? Dia tak mukallaf lagi, kanak-kanak bukan mukallaf. Tapi kanak-kanak tu jenis mukallaf. Baik, lagi sempurna panca inderanya. Tertinggal tu. Lagi berakal, tu dia lagi berakal. Berakal. Ada yang pertama dia tu beragama Islam, lagi berakal. Apa dah lagi berakal? Bermakna tak gila. Jadi orang gila mukallaf tak? Orang gila bukan mukallaf, tetapi dia tu jenis mukallaf. Lagi siapa dia lagi? Yang baligh. Kanak-kanak tak baligh, bukan mukallaf tapi jenis mukallaf. Lagi sempurna panca indera. Lagi sempurna panca indera. Kurungan, iaitulah pendengar dan pelihat. Dia ada pendengar, dia ada pelihat. Pendengar itu apa dia? Satu sifat yang Allah Ta'ala tahu di anak telinga, yang dengan sifat pendengar itulah dia dapat mendengar. Orang yang tuli tahu orang tuli? Orang tuli itu orang pekak. Tak? Orang pekak dia dengar tak? Dia tak dengar, dia ada telinga tak? Pasal apa ada telinga tak dengar? Sebab tak ada sifat pendengar. Bukanlah kita dengar dengan telinga, kita dengar dengan sifat pendengar. Adapun telinga kita ni nak menapiskan suara. Sebab tu kalau telinga besar, dengar dah tu lebih lah. Kalau telinga dia tu kecil, dengar tak kuat. Sebab tu cikgu, ustaz kalau tak dengar kata tarik telinga, bagi dia besar sikit supaya dengar. Allahumma salli ala sayyidina. Lagi yang kedua apa dia? Penglihat. Penglihat tu apa dia? Satu sifat yang Allah Ta'ala taruh di alam mata kita.
Dia tu tengah-tengah. Ni tengah-tengah ni. Kalau tak percaya dia ambil api letak dalam ni. Dan secara hilang sifat penglihat. Buta seseorang tersebut. Baik. Sifat melihat adalah sifat yang Allah Ta'ala taruh di anak mata kita, yang dengan dia lah dapat kita melihat. Dah, orang buta ada mata tak? Orang buta ada mata tak? Ada. Sebab apa dia tak nampak? Ada sifat melihat. Itu saja. Jadi bila mana seorang itu dia ada pendengar, dengan dia dengar boleh dapat ilmu tak? Boleh dapat ilmu. Dengan dia melihat boleh dapat ilmu tak? Orang terpilih dapat ilmu tak? Dia akan dapat ilmu. Maka kita akan dapat ilmu dengan dua keadaan. Sama ada dengan pendengar dan dengan penglihat. Kalaulah ada salah satu daripada dua ni, dia dikira sempurna panca indera. Dia dikira sempurna panca indera. Jadi lagi sampai seruan dakwah. Dari sampai seruan dakwah. Jadi hak sempurna panca indera tadi. Kalaulah orang tu buta, dia bukanlah lah buta lagi tuli. Bukanlah lah. Tak bukanlah. Sekiranya buta dan tulinya itu sebelum daripada baliu. Maka dia tu bukanlah di kalangan mukallaf. Kalaulah dia tu hanyalah jenis mukallaf sahaja. Kalau dia ada sifat pendengar, dia dengar, telinga dia dengar, tapi mata tak boleh tengok, mukallaf. Kalaulah mata boleh tengok, telinga dia dengar, mukallaf. Lagi sampai seruan dakwah. Jadi maka orang yang tak sampai seruan dakwah dia jenis mukallaf. Orang yang sampai seruan dakwah dia tu adalah mukallaf. Jadi beza. Sebab tu terucik dia kata di sini, memada mandi mayat itu oleh jenis mukallaf. Jadi jenis mukallaf itu sama ada jin ataupun manusia. Baik. Dan keduanya sebab sebab bagi mewajibkan mandi itu adalah keluar mani. Keluar mani. Maka mani itu dia bukan air, dia adalah cecah air. Sebab keluar mani daripada lelaki atau perempuan yang cukup umurnya 9 tahun tahdidan atau lebih. Tahdidan itu tepat maksudnya. Sama ada umur 9 tahun tepat ataupun lebih daripada umur 9 tahun. Seorang laki-laki dan seorang perempuan apabila keluar air mani, baik tengok, nak dinamakan mani tersebut mestilah daripada umur 9 tahun tepat hingga lebih. Kalaulah keluar air mani sebelum daripada umurnya 9 tahun tepat, maka itu walaupun air mani tak dihukum seperti air mani. Apa maksud tak dihukum seperti air mani? Keluarnya itu tiada mewajibkan mandi serta wajib basuhnya, kerana dia setengah daripada dia dihukum seperti mana air kencing sahaja. Air mani yang keluar sebelum daripada umur 9 tahun hukum macam air kencing. Air kencing bila keluar wajib mandi tak? Tak wajib mandi, wajib basuh tak? Wajib basuh. Sama lah dengan air mani yang keluar sebelum daripada umur 9 tahun. Baik, nak dinamakan air mani, nak dihukumkan dengan air mani, mestilah keluar ia sesudah umurnya 9 tahun tepat ataupun lebih, barulah dihukum dengan air mani. Apa maksud hukum dengan air mani? Keluarnya mewajibkan mandi dan dirinya itu tiada najis. Keluarnya mewajibkan mandi, dirinya itu tiada najis. Itu bezanya. Baik. Sama ada keluar tu daripada lelaki ataupun keluar tu daripada perempuan. Sekiranya air mani itu keluar daripada lelaki yang cukup umurnya 9 tahun ataupun lebih, umur 10 tahun ke keluar, umur 11 tahun ke keluar, umur 12 tahun ke, 13 tahun ke, 15 tahun ke, 14 tahun ke, maka itu adalah air mani. Kalaulah kali pertama keluarnya
maka dihukum balik seseorang tersebut. Kalau umur 10 tahun baru pula air mani, daripada situlah, daripada umur 10 tahun itulah dihukum balik seseorang tersebut. Begitu juga orang perempuan. Jadi orang perempuan dia ada dua alamat baliknya. Tak, 3. Orang laki-laki 2 sahaja, keluar air mani ataupun cukup 15 tahun. Orang perempuan tanda baliknya ada 3. Yang pertama keluar air mani umur 9 tahun, yang kedua keluar darah haid umur 9 tahun takriban berlebih kurang, dan yang ketiga cukup umur 15 tahun. Maka sekiranya orang perempuan yang tak keluar darah haid tetapi keluar air mani, mana-mana dulu. Kalau dia keluar haid dulu, bermakna dia balik dengan haid. Kalau dia keluar air mani dulu, nescaya dia balik dengan air mani. Baik. Apabila seseorang itu keluar air mani, keluar mani daripada lelaki atau perempuan, ataupun keluar mani daripada perempuan, lelaki dan perempuan itu yang cukup umurnya, umur lelaki dan perempuan itu 9 tahun tahdilan, 9 tahun tetap, atau lebih, ataupun lebih daripada 9 tahun, 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun, wajib mandi. Umur 30 tahun pula air mani, wajib mandi, kerana dia merupakan sebab bagi wajib mandi. Baik. Dan ketiga daripada sebab wajib mandi itu sebab waqti atau kena waqti, atau dah waqti apa dia? Jima'. Sebab waqti, sebab jima' ataupun kena jima'. Tu tak berarti tu musannif nampak. Iaitu waqti tu. Sebab waqti dengan dia pergi waqti orang lain, kena waqi, dia tu kena waqi dengan orang lain, iaitu menghai oleh lelaki akan asyafah zakarnya. Apa maksud menghai? Yakni menenggelam oleh lelaki akan asyafah zakarnya. Jadi asyafah zakarnya ini adalah kepala zakarnya atau qadarnya, qadar asyafah zakarnya sekiranya zakarnya tu terpotong. Dia tengok dia sekerat. Kemudian waktu tu sambil minum kopi. Duk biasa cekak lah. Hari tu dia pergi silap, dia minum kopi, balik sikit. Asal nak potong kulit saja, dah kali hilang kopi dia dah. Baik, jadi nak dikirakan waktu, nak dihukumkan waqi, baik dia tu dikira tak ada. Nak dihukumkan waqi lagu pada qadar asyafah zakarnya. Itu masuk qadar. Nak terang mana pada wajib, terang tu lah. Jadi menghukumkan oleh lelaki akan asyafah zakarnya ataupun qadarnya, qadar asyafah zakarnya, menenggelam ke dalam faras perempuan atau ke dalam dubur lelaki. Ini bahaya. Jangan perempuan. Haram. Kalau di sekolah buat juga nak kena sudah. Kita kejap dia sudah. Anak ustaz sudah nanti. Atau ke dalam dubur lelaki atau khunsa. Anak khunsa ni apa dia? Ada 2 alat. Sama ada orang lain buat masuk dalam duburnya. Atau perempuan. Begitulah, sama ada dubur lelaki ataupun dubur unsa ataupun dubur perempuan. Dan jikalau tiada keluar mani sekalipun, walaupun tak keluar air mani, semata-mata jima', semata-mata waqi itu merupakan sebab bagi mewajibkan mandi. Jadi ustaz nak baca hukum puasa mandi. Bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ada setengah satu ketika langsung ditanya oleh perempuan, Rasulullah, seorang yang pemalu, apabila ditanya oleh Sayyidina Aisyah, apa Rasulullah dah merah-merah dalam muka, malu. Tapi oleh kerana hukum, wajib diceritakan dan wajib disampaikan. Dan ada lebih daripada ni pun ada. Kalau adik-adik nanti berhenti baca kita Arab, Allah, kita Arab lagi sekali. Ini memasukkan hajafah ke dalam duburnya. Dalam kita Arab dia kata, sekiranya duburnya tu besar, boleh masuk semua tu. Adakah mewajibkan mandi? Ada dalam kita Arab dah. Allahu Akbar. Ini tak sebut dah ya. Baik. Kita tidak orang. Jadi sebab yang ketiga iaitulah waqti. Jima' itu merupakan sebab bagi mewajibkan mandi. Ini pun ada lagi ni. Maka jadi junub orang yang mewakili dan orang yang kena wakili. Orang yang memasukkan hajafahnya itu adalah orang yang mewakili, orang yang menjimak. Nampak tak? Dan orang yang kena wakili itu perempuan pula, ataupun laki-laki yang dimasukkan ke dalam duburnya itu, ataupun unsa yang dimasukkan ke dalam duburnya itu. Atau menukhaib oleh lelaki akan hajafah zakarnya atau qadarnya ke dalam faraj atau dubur jin. Dia kata orang ni payah sangat cari jin. Itu pun tak boleh. Atau menukhaib oleh lelaki akan zakarnya ataupun qadar atau qadarnya qadar hajafah zakarnya ke dalam faraj ataupun dubur binatang. Nak pergi cari kucing pula. Jangan. Orang panggil dulu. Atau murid oleh binatang akan zakarnya ke dalam dubur lelaki. Ini zakar binatang diuritkan, ditenggelamkan ke dalam dubur lelaki atau unsa atau perempuan, atau menukhaib oleh binatang ke dalam faraj perempuan akan zakarnya, maka jadi junub sekalian mereka yang tersebut. Tiada binatang tak kena mandi. Orang yang wajib mandi. Jangan duk bayang, ustaz baca saja. Ini dilarang membayang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Anak tak kena berai apa ni? Ini tak berai apa nama paham mereka. Nabi. Dan keempatnya tak kena berhenti keluar darah haid. Jadi perempuan yang keluar darah haid apabila berhentilah dia daripada keluar darah haid dengan bahawa apabila dicelup dan saya tak ada darah dah suci dah, maka celup kapal buat ambil kapal juga. Maka suci lah perempuan tersebut, maka wajiblah pada ketika tersebut perempuan itu mandi. Dia wajib dia mandi itu pada ketika nak melakukan ibadah. Ketika berhenti tak wajib mandi lagi. Orang panggil wajib muwasak baru. Bila wajib di atas jalan mudayyak, di atas jalan segera, bila mana dia nak melakukan ibadah, pada ketika tersebut wajib dia mandi. Dan kelimanya berhenti keluar darah nifas. Darah haid, darah nifas lagi akan diurai oleh musannif depan. Dan kelimanya berhenti keluar darah nifas. Anak seorang yang melahirkan anak, selepas dia melahirkan anak, maka keluar darah nifas. Bila berhentilah perempuan tersebut daripada darah nifas, walidnya 40 hari. Bila berhenti daripada keluar darah nifas, maka mewajibkan mandi. Sebab apa wajib mandi? Kerana pada ketika itu wajiblah dia melakukan ibadah. Maka tak sah ibadahnya melainkan sesudah dia mandi daripada haid dan mandi daripada nifas. Dan keenamnya wiladah. Wiladah itu ialah beranak. Arti wiladah itu beranak. Maksud wiladah itu beranak, iaitu habis keluar sekalian juzuk seorang anak,
sama ada keluar dengan jalan beradat atau dibelah perut ibunya. Jadi seorang perempuan yang melahirkan anak, sama ada di atas jalan adat belah perut ibu ataupun di atas jalan belah perut tingkap, maka apabila dia melahirkan anak serta tidak berhubung dengan darah nifas, maka wajib dia mandi, wajib dia sembahyang. Kalau lepas dia melahirkan anak berhubung dengan darah nifas, maka tak wajib dia mandi. Kena dia nanti habis nifas dulu, barulah wajib dia mandi. Kerana mandi tersebut wajib apabila nak melakukan ibadah. Bila lepas daripada dia beranak terbit darah, tak wajib lagi dia melakukan ibadah. Kerana darah nifas itu setengah daripada darah yang menegah daripada sah ibadah, bahkan merupakan manik daripada melakukan ibadah. Seorang yang keluar darah haid, seorang yang keluar darah nifas, maka haram dia melakukan ibadah sembahyang. Haram dia sembahyang, haram dia puasa. Kalau dia puasa boleh dosa atau boleh pahala? Boleh dosa. Sebab itulah perempuan yang kedatangan haid, bila mana dia mari haid, dia kena niat dalam hati dia, sahaja aku meninggalkan ibadah kerana Allah Ta'ala. Nescaya boleh pahala pada ketika dia meninggalkan ibadah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian kata haid, nifas dan istihadah. Jadi itulah 6 perkara yang mewajibkan mandi, yang menjadi sebab bagi mewajibkan mandi. Bila ada salah satu daripada 6 perkara ini, maka wajib di atas seseorang tersebut mandi. Yang pertama apa dia? Mandi. Yang kedua, keluar mani. Yang ketiga, waqi. Yang keempat, berhenti daripada keluar haid. Yang kelima, berhenti daripada keluar darah nifas. Yang keenam, wiladah. Ya. Kan kenaan tentang mandi jenazah. Kalau yang lebih. Contohnya dalam satu negeri itu bukan dia tak ada orang Islam, tapi ada orang Islam. Tetapi kerana mungkin dia tu tak disukai orang mati itu, ataupun orang mana ni terlalu sibuk, sampai ke orang kafir kena mandi ke jenazah tu. Apa hukum kata orang yang tak mandi kan orang Islam tu? Adakah dia pun Lepas boleh dibayar. Lepas Boleh dibayar. Tapi bayar tak boleh lah, tak sah lah kafir ambil. Dekat mandi tu apa? Dekat mandi tu lepas dah. Maka kata kalau lah orang Islam dia tak tengok, mayat tu dah dimandi dah. Satu kumpulan. Walaupun dia pun nak minta agak, walaupun orang Islam tu izin ke, sekalipun kadang-kadang mereka hospital ada juga, tapi di Malaysia tak ada lah. Malaysia ni dia hadkan dah. Maksudnya orang yang mandikan mayat di hospital tu semua orang Islam ke. Andai ditakdirkan orang kafir yang memandikan mayat, sah tak mandian tersebut? Sah. Adakah berdosa di atas orang Islam dalam kampung tersebut yang tidak memandikan mayat? Tak. Kalau terangkat hukum taklif, terangkat fardu kifayah pada mandi tu. Tapi pada masalah sembahyang tak lagi. Kalau orang kafir mayat tersebut, terangkat ada fardu kifayah kepada orang kampung tu? Tak terangkat. Wajib orang kampung tersebut kena sembahyangkan jenazahnya. Tak ada fardu kifayah. Tapi kalau tak mandi tu ada tak mandi, tangkapan, tak apa. Orang kafir nak tolong kapan kan? Tak ada masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nanti akan sampai abad mandi mayat ni insya-Allah. Baik. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Dan niat mandi mayat itu sunat. Mandi wajib, niat pada memandikan mayat itu sunat. Sunat orang yang
memandikan mayat itu. Memandikan mayat itu sunat mandi. Lagi wajibnya, dia terbalik masalah hukum di sini. Nanti kita akan sampai dalam masalah mandi mayat. Mandi mayat hukum dia wajib, tapi sunatnya. Ada orang yang mandikan sunat mandi, wajibnya. Nanti kita tengok sampai tempat nanti insya-Allah. Sebab itulah sah dimandikan oleh, mengata dimandikan oleh orang kafir. Kalau niat itu sunat. Allah Subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah seorang sekali, hadiahkan kepada mak dan ayah kita, tok dan tuan kita, hadiahkan kepada buku kita, hadiahkan kepada musannif, buku bagi musannif, hingga sampai kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna bi aswaqil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahma nabiyyin wa mursalin ila malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man yahdi maqadir wa khairul khulq wa ilayka ya'malu kullu ta'ala wa qariba ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim ta'ala wa fatahu qariba. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum.